إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونشكره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Alhamdulillah, pada minggu lepas kita sambung lagi pengajian kita berkenaan kitab Al-Iman tulisan Dr. Muhammad Naim Yasin, yang mana pada minggu lepas kita telah menghabiskan bab berkenaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana di dalamnya kita membincang dan memperbahaskan secara panjang lebar berkenaan tauhid rububiyah, uluhiyah dan juga asma' wa sifat. Dan dalam dunia sekarang ni, dalam dunia fitnah sekarang ni, saya fikir mungkin ada elok juga kalau kita tukar daripada tauhid rububiyah ni, kita tukar sikit, kita panggil sifat rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Sebab dia menimbulkan kontroversi yang tak perlu. Sebab apa? Sebab ada orang yang mengatakan bahawa kita katakan tauhid rububiyah ini adalah keimanan bahawa Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan segala sesuatu. Maka keyakinan dia bahawa Allah cipta segala sesuatu itu, dia mengesakan Allah dari sudut penciptaan. Kita kata tauhid rububiyah. Yang tu jelas dah. Tapi dia timbul kontroversi bila kita kata musyrikun zaman Nabi SAW pun beriman dengan tauhid rububiyah. Maka ada yang tak berapa nak dapat terima sebab kita menggunakan istilah tauhid. Jadi dia kata macam mana kita kata ahli musyrikun ni beriman dengan tauhid, dia tak dapat faham tu. Sebenarnya masalah ni masalah kecil je, dia masalah di sudut bahasa saja, bukan masalah ni. Cuma saja dia dah jadi dia dah jadi agak orang kata jadi kontroversi juga. Jadi tak apalah, kita ubah sikit nak bagi faham daripada tauhid rububiyah, kita kata sifat rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Maknanya sifat Allah dari sudut penciptaan dan sebagainya. Walaupun pada pandangan saya perkataan tauhid tu lebih tepat sebenarnya, walaupun dia bukan tauhid yang sebenarnya, tapi perbezaan orang musyrik pada zaman Nabi SAW dengan orang pada zaman musyrik pada zaman kita sekarang sebenarnya boleh juga dibezakan dari sudut kalau kita sebut dia sebagai tauhid rububiyah. Sebab apa? Sebab orang musyrik pada zaman Nabi SAW, bila Nabi SAW bertanya kepada mereka, siapakah yang menciptakan langit, bumi dan segalanya? Mereka jawab Allah. Jadi dari sudut penciptaan, mereka mentauhidkan Allah dalam erti kata dalam hati mereka, mereka mengakui yang mencipta segala sesuatu adalah Allah. Dari sudut tu bagus ya, cukup clear dah. Tapi musyrik pada zaman sekarang, kalau kita tengok dengan peredaran zaman, kalau kita bertanyakan kepada agama-agama lain, siapa yang menciptakan bumi dan langit, mereka tak jawab Allah dah sekarang. Betul tak? Kalau kita tanya kepada orang Hindu umpamanya, mereka tak jawab Allah, mereka jawab Tuhan Rama. Kalau kita tanya pada orang Buddha, mereka jawab Buddha. Kalau kita tanya kepada orang Kristian, dia akan jawab Jesus Christ, dia tak akan jawab Allah. Oleh itu musyrik zaman sekarang lebih teruk daripada musyrik zaman Nabi SAW. Sebab tu dari sudut bahasa sebenarnya kita nak panggil tauhid rububiyah sebenarnya lebih tepat sebenarnya. Sebab paling tidak pun dia mengaku Allah yang cipta segala sesuatu, musyrik zaman Nabi. Tapi musyrik zaman sekarang nak kata yang cipta segala sesuatu pun tu mereka dah tak sebut Allah, disebabkan kesesatannya lebih dan evolusi dalam agamanya yang telah bertambah-tambah, maka mereka dah semakin jauh daripada jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tauhid rububiyah ni masih saya pandang istilah tauhid tu lebih tepat, tapi untuk mengelakkan kekeliruan, mungkin ada masanya kita gunakan istilah lain, iaitu sifat rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Ada yang percaya dengan sifat rububiyah dan ada yang tak percaya. Tapi dua-dua tak ada masalah. Benda ni masalah dari segi bahasa saja, tak lebih daripada tu. Baik, pada minggu ni insya-Allah kita sambung ke dalam rukun yang kedua, iaitu beriman kepada malaikah. Dalam buku Dr. Muhammad tu, muka surat 51, kalau tulisan Jawi tu, dia kata rukun iman yang kedua ialah beriman kepada malaikah. Dan malaikah ni, perkataan malaikat itu sendiri
didatangkan dalam bentuk, kalau bahasa Inggerisnya kita panggil plural, dalam bahasa Melayu kita panggil kata jamak. Kata jamak ni maksudnya banyak. Kalau satu kita panggil malak, kalau ramai kita panggil malaikah. Sebab tu Allah Subhanahu Wa Taala memanggil malaikat pencabut nyawa di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu Wa Taala panggil nama dia Malakul Maut. Maksudnya satu malaikat yang dia ditugaskan untuk mencabut nyawa. Perkataan malaikat kita ni, kita dah penggunaan bahasa Melayu lain sikit. Kalau satu kita panggil malaikat, kalau banyak kita panggil malaikat-malaikat. Tak apalah, yang ni perbezaan bahasa, samalah juga. Tapi yang secara tepatnya malak itu adalah malaikat dan malaikah itu adalah malaikat-malaikat. Boleh faham? Ini perbezaan bahasa. Jadi malakul maut, malaikat yang mencabut nyawa, dia cuma seorang sahaja. Malaikat mencabut nyawa seorang saja yang Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan. Baik, kemudian kata Dr. Muhammad, beriman kepada malaikat bererti percaya secara jazam bahawa para malaikat Allah tetap ada. Mereka dicipta daripada cahaya, mereka tidak pernah menderhakai perintah Allah, sentiasa menjalankan tugas yang dipertanggungjawabkan ke atas mereka. Maksudnya seorang Muslim itu wajib percaya dengan wujudnya malaikat. Kalau siapa tuan-tuan dan perempuan ada kesempatan tengok dulu video lama dah, tapi sekarang mereka buat keluar balik video interview di antara dua orang Mesir. Yang seorang tu doktor, dia kata dia ni percaya dengan Quran, dia kata, tapi dia percaya bahawa Al-Quran itu adalah tulisan Muhammad, dia kata. Dia percaya dengan Quran, dia percaya dengan Islam, tapi dia percaya yang Nabi Muhammad tu seorang yang genius yang telah menulis Al-Quran. Dia kata Quran tu memang masterpiece, memang buku yang hebat, tetapi ditulis oleh Muhammad. Bila tanya dia, kenapa kamu percaya macam ni? Kenapa percaya yang Quran tu ditulis oleh Muhammad? Sebab dia kata tidak ada bukti saintifik yang membuktikan kewujudan malaikat Jibril. Jadi dia kata malaikat Jibril ni tak ada bukti yang membuktikan dia ada. Maka dia kata inna Jibril usturah. Dia kata Jibril ni cuma satu kisah mitos saja, tak wujud betul pun. Dia kata tak ada bukti yang kata Jibril ada. Dia kata ada orang yang pernah tengok Jibril? Tak ada. Sahabat pun tak pernah tengok Jibril. Maknanya dia kata Jibril tu tak ada. Mungkin barangkali dia nak kata benda tu cuma angan-angan Nabi SAW. Ini bukan akidah Muslim. Sebab akidah Muslim sentiasa menetapkan malaikat itu ada. Semata-mata sebab kita tak pernah nampak dia, tak semestinya dia tak ada. Dan Allah Subhanahu Wa Taala menuntut keimanan kita kepada perkara gaib dalam mempercayai bahawa tentera Allah iaitu para malaikat sememangnya wujud. Malaikat adalah sejenis makhluk Allah Azza wa Jal. Tidak sah iman seorang hamba melainkan setelah ia beriman dengan wujudnya malaikat dan beriman dengan sifat-sifat dan amalan-amalan mereka yang diterangkan di dalam Al-Quran dan hadis tanpa menambah, mengurang dan mengubah. Sama juga seperti perbincangan mengenai sifat Allah Subhanahu Wa Taala, malaikat pun adalah perkara gaib. Dan bila kita kata perkara gaib, tidak ada sesiapa yang pernah melihatnya, tidak ada sesiapa yang mengetahuinya melainkan Allah Subhanahu Wa Taala, dan ada yang diberikan pengetahuannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh itu, maklumat yang kita ada berkenaan malaikat cuma maklumat yang disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam kalamnya, ataupun maklumat yang kita dapat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sahaja. Kalau tak ada lah Al-Quran, kalau tak ada lah Nabi SAW, boleh tak kita tahu berkenaan malaikat? Kita tak tahu. Kita tak tahu sifat penciptaan dia, tugasnya dan sebagainya. Oleh yang sedemikian, kalau dah maklumatnya daripada Nabi SAW, kita terima sebagaimana adanya sahaja. Kita tak ubah, kita tak kata tak munasabah malaikat ni sifat sedemikian, kita tak sebut macam tu, kita tak tolak dan kita tak menambah, tetapi kita beriman sebagaimana adanya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Maksudnya Rasul telah beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadanya daripada Tuhannya. Demikian pula orang yang beriman, semuanya beriman kepada Allah, malaikat, kitab-kitabnya dan rasul-rasulnya. Bila disebut amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih, disebut amanar rasul, rasul-rasul telah beriman
Apa maksudnya beriman? Maksud dia sebagaimana yang Allah Subhanahu Wa Taala beritahukan, sebagaimana yang Nabi SAW beritahukan, mereka menerima bulat-bulat dan mereka mempercayai sebagaimana adanya. Itu maksud beriman. Kalau dia terima dan dipersoalkan, itu tak masuk beriman. Itu maksud ragu-ragu, syak, dan syak bukan iman. Umpamanya kalau Nabi SAW kata, dia balik daripada Isra' Miraj, umpama dia kata malam semalam aku tengok Jibril AS, sayap dia beratus-ratus, dan daripada ratusan sayap itu, kata Nabi, hadis ini sahih, daripada kata Nabi SAW, bila dia depakan satu sayap dia akan tutup timur dan barat. Besar tak besarnya. Jadi bila sahabat radhiyallahu anhum dengar macam tu, dia terima macam tu lah, tak ada pula balik disibuk nak lukis pula. Dan bila dia dengar Nabi SAW bersabda macam tu, ada tak di kalangan kita 700 sayap? Ya. Tak pernah sabar 700, banyak sangat, burung dua pun nampak sekabut. Tak ada macam tu. Apa maksud keimanan? Kalau sekali pun kita tak dapat bayangkan, itu adalah kerana batasan akal kita, bukan sebab benda tu tak wujud, tapi sebab akal kita terbatas. Dan disebabkan sedemikian, kita sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala, amanar rasul, Rasul-Rasul telah beriman, khalas. Macam mana Nabi SAW cakap, kita pun percaya macam tu. Dalam hadis yang dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim daripada Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu an, kitab Jibril datang menanya, ketika Jibril datang menanya Rasulullah SAW makna al-iman, baginda menjawab, bila Jibril bertanyakan berkenaan iman, an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrih. Maksud dia, engkau beriman kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari kemudian, dan engkau beriman kepada baiknya dan jahatnya. Sebenarnya bukan jahatnya, yang ni bahasa Indonesia ni kadang-kadang dia punya perkataan dia, maksud dia lain, kita faham lain. Apa maksudnya sebenarnya? Dia nak kata wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrih, dan kamu beriman dengan qada dan qadar, ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala, sama ada perkara itu kamu nampak baik untuk kamu ataupun kamu nampak perkara itu buruk untuk kamu. Kerana ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala ni pun termasuk daripada perkara ghaib, dan bila dia berkaitan dengan perkara ghaib, mustahil kita dapat tahu secara pasti. Dan Allah Subhanahu Wa Taala ada masanya dia menetapkan sesuatu yang tak berapa baik bagi kita. Kita kena kekal beriman bahawa itu adalah ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala bagi kita. Kita kena terima, kita kena redha. Orang yang duk tak redha, tak terima tu lah boleh jadi, orang kata apa, longgar skru tu. Faham longgar skru? Longgar skru gila, putus orang, kita kata. Keimanan kepada takdir ni, Allah Subhanahu Wa Taala menuntut kita beriman, sama ada ketetapan tu kita nampak baik untuk kita ataupun ketetapan tu kita nampak buruk untuk kita. Perkara-perkara ni dilalui oleh semua orang, terutamanya para rasul, terutamanya Rasul Ulul Azmi, terutamanya Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau kita nak sentuh sikit bab ni, saya memang antara hadis-hadis yang menyentuh hati adalah perkataan Nabi SAW sewaktu dia dihalau daripada penduduk Taif. Yang mana kita tahu dakwah Nabi SAW, dia punya karier dia sebagai seorang Rasul, sepanjang dakwah kat Mekah tu karier dia tengah teruk. Sahabat kena belasah sampai mati. Berapa ramai orang yang orang kata apa, Yasir mati di tangan orang musyrik. Bilal bin Rabah diseksa di tangan orang musyrik. Sumayyah merupakan syuhada Islam, di antara syuhada Islam yang pertama. Malahan setelah banyak sahabat meninggal dunia pun, orang-orang Islam dikepung selama 3 tahun, yang diputuskan segala hubungan, tak boleh berkahwin, tak boleh berniaga, tak boleh bekalkan makanan 3 tahun, sehingga Nabi SAW memamah kulit kayu sebab lapar sangat. Dan dalam keadaan sedemikian, Khadijah binti Khuwailid meninggal dunia. Tak cukup lagi Abu Talib meninggal dunia. Dan dakwah ketika tu tak boleh nak berkembang, sebab sesiapa yang masuk ke dalam Mekah, dia tak boleh berjumpa dengan orang-orang Islam. Keadaan yang sangat dahsyat. Dan Nabi SAW menggelar tu sebagai tahun kesedihan, sebab dakwah tak berkembang, sahabat kena bunuh, Islam tak berkembang, Abu Talib meninggal dunia, bertimpa-timpa.
Dan dalam keadaan yang bertimpa-timpa itu, Nabi SAW cuba cari tempat baru untuk berhijrah. Kalau dah dekat Mekah ni orang dah tak nak sangat, baik dia cuba pergi kat tempat baru. Itu menunjukkan tabahnya Nabi SAW. Dia kata kita cuba kat tempat baru dulu. Lalu dia pergi ke satu tempat yang bernamanya Taif. Dia ajak penduduk Taif beriman, dan penduduk Taif rejam dia dengan batu sehingga berdarah kaki dia. Kalau kita kat keadaan ni, keadaan yang sangat-sangat teruk. Lalu baginda SAW doa dia sangat menghayat hati dan harap-harap memberi inspirasi pada kita. Dia kata, ya Allah, dia kata, apakah engkau murka kepadaku? Sebab apa keadaan dia sampai macam tu sekali? Dia kata, apakah engkau murka? Aku ada buat salah ke? Seolah-olah dia doa macam tu. Jikalau engkau murka kepadaku, nescaya aku akan memohon ampun kepadamu sehingga engkau mengampunkan aku. Tetapi pengampunanmu adalah lebih luas bagiku. Ya Allah, di mana sekalipun engkau ingin meletakkan diriku, sama ada di tempat orang yang mengusirku, iaitu Mekah, ataupun tempat mereka yang merejamku, sesungguhnya aku redha selagi mana aku masih berada di dalam keredaanmu. Subhanallah. Tabahnya hati seorang Rasul. Jadi ni contoh keimanan, apa yang Allah tetapkan, yang memang ketika tu menekan sangat-sangat. Tapi Nabi SAW beriman, yang itulah ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala untuk dia. Teruskan bersabar, nanti kejayaan akan tiba. Dan ujian ni memang, orang kata apa, hakikat ujian ni Allah sendiri sebut dalam Quran, sehingga ke tahap para rasul pun mereka diuji, ditekan, didesak, sehingga ke sampai satu tahap para rasul menyangkakan bahawa mereka telah tertipu. Sampai ke tahap tu, sampai ke tahap rasul pun ada terdetik, aku ni silap buat ke aku silap dengar wahyu? Sampai ke tahap tu. Bila dah sampai ke tahap tu sekali, baru Allah Subhanahu Wa Taala kata, tak ketahuilah bahawa sesungguhnya pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala dekat saja. Jadi ujian ni kalau rasul pun lalu macam tu, kita apa lagi? Itu maksudnya keimanan kepada perkara yang baik ataupun yang kita nampak buruk. Kemudian sambung Dr. Muhammad, maka wujudnya malaikah ini sabit, iaitu ada dengan dalil qat'i yang tidak boleh diragui lagi. Dalil ni dia ada dua. Dia sebut qat'i itu, dalil ni dia ada dua. Dia ada dalil yang qat'i, dia ada dalil yang zanni. Qat'i, qaf ta ain ya, qat'iyun, maksud dia qat'i ni maknanya memang betul-betul confirm. Dan qat'i ni ada dua saja. Yang pertama Al-Quran, sebab Al-Quran diriwayatkan secara mutawatir, dan yang kedua hadis mutawatir. Yang dua ni kita panggil qat'i, maksud dia memang confirm. Dan keimanan kepada malaikat qat'i ke zanni? Qat'i. Sebab apa? Sebab disebut dalam Quran. Kesemua perkara yang disebut dalam Quran semuanya qat'i, sebab Quran itu sendiri qat'i. Daripada huruf pertama ba sehingga huruf terakhir sin, semuanya mutawatir. Orang dekat Malaysia baca Quran macam tu, orang dekat Amerika baca Quran macam tu, orang dekat France baca Quran macam tu, orang kat Afrika baca Quran macam tu. Kalau ada orang Islam kat Alaska pun dia baca Quran macam tu juga. Quran mutawatir, semua baca sama. Itu dalil qat'i. Dan begitu juga dengan hadis mutawatir, itu pun qat'i. Adapun jenis dalil yang kedua, iaitu zanni. Zanni ni pun dia terbahagi. Zanni ni pada asal dia maksud dia ragu-ragu ataupun keyakinan yang di dalamnya bercampur keraguan. Hadis Nabi SAW selain daripada mutawatir, hadis-hadis ahad adalah kita kata dalil zanni. Jadi ustaz, hadis Nabi ni ragu-ragu ke? Ragu-ragu tu pun ada ragu-ragu yang berbeza. Ada yang keyakinan kita walaupun bukan qat'i, walaupun tak pasti 100%, tetapi keyakinan kita sekitar 90-95%, kita yakin hadis ni datang daripada Nabi SAW, maka yang tu kita panggil hadis sahih. Dan hadis sahih ni dipanggil disebut sebagai ghalabatu 'ala zan. Ghalabatu 'ala zan ni maksudnya walaupun ada ragu-ragu, tapi darjat keyakinan tu jauh mengatasi darjat ragu-ragu. Jadi kalau hadis tu 90% ataupun 88%, kita pasti Nabi sebut macam tu, berdasarkan kepada perawi-perawi dia semua bagus-bagus, semua bersambung, maka kita kata itu hadis sahih. Dan walaupun kita tak pasti 100% seperti Quran, tapi darjat ragu-ragu tu sikit je lah, dalam 5%, dalam 10%, macam tu je lah. Yang tu kita panggil ghalabatu 'ala zan.
Dan kalau hadis tu keyakinan kita umpamanya 60% ataupun 50%, yang tu kita panggil hadis dhaif. Sebab apa? Sebab kita tak berapa pasti. Aku ni tengok perawi dia dah lah terputus umpamanya. Ataupun kalau perawi dia tak terputus, dalam perawi ni ada yang duk tengok dalam buku Az-Zahabi, dia ni duk bohong selalu. Aku tak confident lah. Bunyi hadis pula dah lah bunyi pelik. Dalam Sahih Bukhari pun tak pernah sebut hadis bunyi pelik macam ni. Kalau kita keraguan tu banyak, kita tengok banyak yang tak kena, sanad dia tak kena, teks dia tak kena, maksud dia tak kena, ragu-ragu kita banyak. Kita jadi ragu-ragu 60% ragu-ragu, ataupun 70% ragu-ragu. Kalau dah keraguan tu lebih banyak daripada keyakinan, maka kita panggil hadis tu dhaif. Itu perbezaan dia. Jadi walaupun dia zanni, tapi ada satu dia punya ragu-ragu lebih kecil daripada yakin, dan yang kedua dia punya ragu-ragu lebih besar daripada keyakinan dia. Itu orang kata apa, di antara seni ilmu hadis lah. Kita panggil dilalah zanniyah ataupun dalil zanni. Itu sedikit penerangan. Kemudian dia kata dalil qat'i yang tidak boleh diragui lagi. Maksudnya kalau sebut pasal malaikat ni tak boleh tak percaya, sebab Quran sebut berkenaan malaikat ni. Kerana itu mengingkari kewujudan para malaikat menjadi kafir. Sebab apa? Sebab kufur dengan Al-Quran. Quran dah sebut malaikat itu ada. Jadi kalau kita menolak malaikat, hukum dia kafir dengan ijma' ulama Islam. Maksud ijma' ni adalah kesepakatan ulama Islam. Dan ijma' ni tuan-tuan dan puan-puan, ijma' ni susah nak jadi, terlalu susah nak jadi. Sebab lain orang cara fikir dia lain. Mungkin ulama Baghdad cara fikir dia lain, ulama seperti Imam Ahmad fikir dia lain sikit. Tok guru dia Imam Syafi'i duduk dekat Mesir, mungkin cara fikir dia lain sikit. Jadi kalau nak jadi orang yang duduk tempat lain-lain, yang cara fikiran dia lain-lain, bersepakat di atas satu perkara, memang susah sangat-sangat. Tapi kalau dia terjadi, maka dia adalah hujah di dalam agama. Sebagaimana yang Dr. Muhammad tulis ni, ijma' ulama Islam adalah sesiapa yang tak beriman dengan malaikat, maka dia kafir. Sebab malaikat sebut dalam Quran, sebut dalam hadis yang sahih pun betapa banyak, sehingga tak dapat dinafikan lagi bahawa malaikat ni memang wujud. Namun demikian perlu juga kita sebut bahawa takfir ataupun menghukumkan orang kafir, seorang muslim sebagai kafir, itu bukan kerja kita. Yang ni kita kena sebut. Sebab selalu kalau kita sebut ini, orang kata akidah Ahlussunnah wal Jamaah ni mentakfirkan orang. Tak. Kita tidak mengkufurkan orang secara individu, kita kufurkan secara umum je. Kita kata sesiapa yang tak mempercayai malaikat, dia adalah kufur, jatuh kafir. Itu untuk muhasabah diri kita, supaya kita ni janganlah tolak kewujudan malaikat. Itu saja fungsi dia. Tapi kalau ada orang kat depan kita mengaku depan-depan, dia kata aku ni tak percaya Jibril ni mitos tak wujud, kita tak boleh kata hang kafir, tak boleh. Sebab yang tugas yang menjatuhkan kafir, sebab kafir ni berat tuan-tuan, dia maknanya riddah, murtad. Dan yang boleh menjatuhkan makna riddah atau murtad ni cuma hakim mahkamah syar'i saja. Kalau ada orang buat laporan, dia ditangkap, mungkin kalau dia menolak malaikat dan dia pun menyebarkan ta'assub dengan fahaman dia, dia duk sebar ke orang malaikat ni tak ada, sehingga kita tengok pengikut dia dah ada, pengikut ni makin ramai, maka tindakannya dia perlu ditangkap dan dihadapkan ke mahkamah syariah. Dan hakim akan nilai kawan ni yang pertamanya, dia ni betul ke tak betul, cukup ke tak cukup. Sebab ada orang yang duk cakap macam ni, dia tak cukup akal. Kalau tengok dia cukup, kalau tengok dia ta'assub dengan pemikiran dia, maka ketika tu tugas hakim untuk menjatuhkan orang ni dah jatuh riddah, maka dia perlu didirikan hukum had riddah ke atas dia. Tugas kita sebagai orang awam bukan mengkafirkan orang. Jangan sesekali orang sebut apa pun, bukan tugas kita nak tulis kat Facebook ke, nak cakap kat depan dia hang jatuh kafir. Tak. Kita cakap sebagaimana kata Al-Imam Abu Hanifah, kita cakap secara umum saja. Kita kata siapa yang tak percaya dengan hadis, dia jatuh kufur. Kita kata siapa yang tak percaya dengan Quran, dia jatuh kufur. Tapi kalau orang tu datang depan kita cakap aku tak percaya hadis, aku tak percaya Quran, kita tak boleh kata hang kafir, itu bukan kerja kita. Cuma kita kata ittaqillah, takut kalau Allah, kita kata takutlah kamu kepada Allah. Dan kita boleh nasihat je lah, dia nak dengar tak dengar itu urusan dia lah. Itu manhaj Ahlussunnah wal Jamaah, kita tak kufurkan orang.
Bahkan dengan Al-Quran sendiri, iaitu kufur dengan Al-Quran sendiri, di mana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida." Iaitu siapa yang kufur kepada Allah, para malaikat, kitab-kitabnya, para rasulnya, sudah tentu ia telah sesat sejauh-jauhnya. Maka ayat Quran ini mengisyaratkan bahawa orang yang menolak hatta salah satu daripada rukun iman, maka kita kata dia telah jatuh ke dalam kekufuran. Sesiapa yang mengkaji ayat-ayat Al-Quran dan hadis yang menyentuh hal malaikat, sifat dan amalan mereka, ia mendapati bahawa ayat-ayat tersebut biasanya membincangkan soal hubungan mereka dengan manusia. Dengan demikian bererti Allah mengajarkan kita perkara-perkara yang memberi manfaat dalam membersihkan akidah, menyucikan hati dan dapat memperbetulkan amalan kita. Ayat dia ni mendalam ayat dia. Kenapa? Apa sebenarnya, apa signifikan ataupun apa sebenarnya tujuan Allah Subhanahu Wa Taala duk cerita pasal malaikat kat kita, berkenaan malaikat ni secara panjang lebar? Kadang-kadang kita terfikir, buat apa Tuhan nak cerita? Betul? Tuhan cerita bab malaikat, malaikat jaga langit, malaikat jaga peredaran bulan bintang, malaikat jaga pertukaran angin sejuk dan panas dan sebagainya, hatta sehingga kejadian janin di dalam perut emaknya juga adalah tanggungjawab malaikat. Yang tuliskan, yang tanya pada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, engkau ingin dia ni jadi laki ke perempuan? Malaikat yang tuliskan. Ya Allah, engkau nak rezeki dia ni dekat mana? Allah, malaikat yang tuliskan. Ya Allah, engkau nak dia ni jodoh dia dengan siapa, jumpa kat mana, kahwin bila? Malaikat yang tuliskan. Maka apa sebenarnya tujuan Allah Subhanahu Wa Taala? Dan juga melalui hadis-hadis Nabi SAW menceritakan kepada kita secara mendalam berkenaan malaikat. Sebab manusia ni, jawabnya manusia ni, dalam fitrah kita, kita sedar bahawa kita ni bukan satu-satunya makhluk yang hidup di dunia ni, dan ada perkara-perkara dalam dunia ni yang melibatkan perkara gaib. Daripada dulu lagi fitrah nenek moyang kita, fitrah yang sama. Malahan di dalam kajian arkeologi pun, orang kata apa, rumah sembahan yang pertama setakat ni yang kita jumpa yang paling tua, iaitu Göbekli Tepe nama dia, dekat Turki. Itu dah lebih kurang 20,000 tahun lebih dah, menunjukkan daripada dulu lagi nenek moyang kita memang ada fitrah untuk mempercayai perkara gaib. Dia ada fitrah untuk beribadah kepada Tuhan. Dah lama dah, bukannya baru soal agama ni. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan berkenaan malaikat supaya dia nak, ini adalah rahmat Allah, dia nak menyelamatkan kita daripada khurafat, nak menyelamatkan kita daripada syirik kepada Allah. Sebab banyak perkara gaib, seperti contoh peredaran angin ataupun peredaran air umpamanya. Kalau kita tengok peredaran air dalam bumi ni menakjubkan. Daripada peti sejuk dunia, iaitu kutub utara dan kutub selatan, air itu berputar di kutub utara dan kutub selatan. Air sejuk tu dia akan lalu kat bahagian bawah laut sebab dia sejuk. Dia akan lalu bawah laut dan menuju ke khatulistiwa seperti kawasan kita ni, dia akan menaik sebab dia makin panas. Bila sampai ke khatulistiwa, air panas duduk atas, air sejuk duduk bawah. Dan air yang panas ni, kalau umpamanya daripada kutub utara, dia akan turun ke kutub selatan dan dia akan ke bawah balik. Nak mencapai kutub selatan yang sejuk tu, dia akan menyejuk, dia akan turun bawah balik. Begitulah peredaran sejuk dan panas yang Allah Subhanahu Wa Taala susunkan bagi kita dekat bumi ni. Menakjubkan. Mustahil boleh terjadi dengan tiba-tiba, dengan sendiri. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala nak beritahu kita, bila kita tahu sistem macam tu, kalau orang kata apa, mula nak dia punya fikiran tu nak menyentuh perkara gaib, itu yang mula orang reka tu. Oh, yang ni ada Tuhan, nama dia Atlas ni, dia masuk jari dia, dia kucur kacirkan air tu, panas ditolak ke sejuk, sejuk ditolak ke panas. Orang dulu percaya macam tu. Maka tujuan Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan berkenaan malaikat, dia nak selamatkan akidah kita, dia nak kita tahu sebenarnya apa yang berlaku. Itu tujuan dia. Dia nak kita jelas sebenarnya peredaran air ni kenapa dia berlaku. Sebab ada malaikat yang Allah bertanggungjawabkan jaga peredaran air ni. Sama juga dengan peredaran bulan dan bintang. Bukankah orang kata apa, berapa banyak agama dalam dunia ni yang menyembah matahari, yang menyembah bulan? Banyak kan? Terlalu-lalu banyak. Tapi peredaran bulan dan bintang tu satu perkara yang menakjubkan. Itu yang timbul cerita, oh Tuhan ni dia buat macam ni jadi matahari naik, Tuhan ni dia buat macam ni jadi bulan naik.
Allah Subhanahu Wa Taala dengan rahmatnya menceritakan kita berkenaan malaikat supaya kita tahu betul yang jaga peredaran tu siapa? Malaikat lah. Yang jaga peredaran bulan tu, naik bulan cantik, siapa yang jaga? Malaikat lah. Sehingga ketetapan dia sebegitu tepat. Memang orang kata peredaran bulan tu ada dia punya bentuk-bentuk dia, dan ada beberapa ketika atas izin Allah Subhanahu Wa Taala nak menunjukkan tepatnya peredaran terjadi. Macam baru ni kita saksikan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu gerhana matahari. Secara tepat bulan tu duduk betul-betul di depan matahari, tutup matahari pada lebih kurang pukul 7.30 ataupun 8.30 pagi. Begitu tepat susunan tu, mustahil tak ada siapa yang jaga. Jadi bila kita mari fikiran kita mustahil tak ada siapa yang jaga, tanpa rahmat Allah, mula kita nak mereka, tuan-tuan. Mula kita nak mereka, oh ni kot ada kot dewa ni hak mereka, malahan timbulnya agama-agama purba ni memang banyak macam tu pun. Jadi rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, dia menceritakan berkenaan malaikat, kita tahu, oh malaikat yang jaga. Dan malaikat yang jaga tu siapa yang ciptakan? Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa yang mengajarkan dia untuk jaga sedemikian terperinci? Allah Subhanahu Wa Taala. Yang menciptakan matahari dan bulan tu siapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan kita tahu kisah sebenar tu, sebagaimana yang Dr. Muhammad simpulkan dalam satu perenggan ni, kita tahu sebenarnya apa yang terjadi, dan perkara tu menyelamatkan kita daripada syirik dan khurafat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu rahmat dia, alhamdulillah. Adapun tentang hakikat malaikat, bagaimana ia dijadikan, kedudukannya secara detail ataupun terperinci, Allah sahajalah yang mengetahuinya. Sebab kalau kita tengok cahaya ni bukannya sesuatu yang kita boleh pegang ataupun bentuk, betul? Itu mustahil bagi kita. Kita tak dapat nak fikir perkara tu. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala tahu perkara tu, dan di atas rahmatnya, sama juga seperti sifat dia, dia pilih untuk tak beritahu kita macam mana secara khusus dia menciptakan malaikat. Sebab apa? Sebab akal kita tak boleh nak terima, pemikiran kita tak boleh nak terima, perkara yang secanggih ni kita tak boleh nak terima. Ini adalah salah satu daripada keistimewaan akidah Islamiah, kerana membincangkan hakikat ilmu ini dan memperkenalkannya kepada manusia sekadar keperluan manusia dan kekuasaan akal fikiran mereka sahaja. Ini yang kita sebut cantiknya akidah Islam ni. Dia beritahu kita cukup untuk kita beriman, sekadar kita tahu perkara ni semua berlaku di atas kehendak Allah, di atas susunan dan juga kerja para malaikat, cukup sampai situ saja. Adapun lebih daripada tu, macam mana Allah buat, macam mana Allah bentuk, macam mana Allah hidupkan dia, Allah tak dedahkan. Sebab apa? Sebab itu melampaui kekuatan akal kita. Kita tak mampu nak faham perkara tu. Malahan perkara yang kita nampak ni pun kita tak mampu nak faham, tuan-tuan. Salah satu perkara kita nak tunjuk, akal kita tak boleh nak kira. Sebagai contoh, kalau perlanggaran di antara dua kereta yang berlanggar, orang kata apa? Laga muncung, orang putih panggil head to head. Head to head ni depan, langgar depan lah. Kalau perlanggaran di antara dua kereta, kita boleh kira tak kekuatan yang melibatkan pelanggaran tu? Kita boleh kira, betul tak? Sebab kita boleh kira berat kereta ni, pecutan kereta ni, kita boleh kira berat kereta ni, pecutan kereta ni. Bila dia gabung dua, ada formula yang kita boleh kira. Yang tu akal kita boleh terima. Tapi macam mana kita nak kira nombor yang tak terjangka kalau kita membincangkan berkenaan pelanggaran di antara dua planet? Benda ni jadi. Zulu jadi benda ni. Dua planet yang sebesar bumi, malahan kalau ikut kiraan saintis, kita punya bumi ni pun hasil daripada pelanggaran planet juga. Dua planet yang lebih kurang sama besar, hantuk sama sendiri. Boleh kira tak? Adakah boleh kita nak kira? Kita nak kira dari segi berat planet tu, kita nak kira dari segi pecutan planet tu, tak terkira. Malahan putaran bumi 1 jam pun dah berapa laju dah pun. Ini kan pula dua planet yang berlanggar. Benda fizikal yang Allah tunjukkan terjadi ni pun kita tak mampu nak kira. Ini kan pula kalau kita nak kira perkara yang lebih rumit, yang lebih kompleks seperti kejadian malaikat, lagi kita tak mampu. Maka kerana demikian, kata Dr. Muhammad, di antara nikmat Islam ni, akidah Islam, dia beritahu kita setakat mana yang kita perlu tahu, sudahlah. Yang lebih daripada tu dia tak bertanggungjawabkan kita tahu. Pasal apa? Sebab akal kita kalau beritahu pun bukan boleh faham pun, mai berasak kepala Saya ni pun tak fikir pasal malaikat pun dah guguk dah kepala Kalau fikir pasal malaikat tercabut tu kepala saya. Mustahil untuk kita fahami.
demi memperbaiki cara hidup mereka di dunia ini dan di akhirat nanti. Allah tidak membongkarkan untuk kita mengetahui semua perkara gaib, sama ada yang bersangkutan dengan zatnya, sifat-sifatnya dan nama-namanya, mahupun yang bersangkutan dengan makhluknya yang berbentuk gaib. Maksudnya sama macam kita sebut tadi, sifat Allah pun Allah tak bertanggungjawabkan untuk kita faham. Dia punya besar zat pun dia cuma bagi gambaran supaya kita tergambar saja. Tapi nak ukur secara tepat mustahil, tak boleh nak ukur. Sama juga dengan kejadian malaikat. Mukmin yang sadiq, iaitu benar, tetap mengaku dan beriman dengan apa sahaja yang diterangkan oleh Tuhan Al-Khaliq, sama ada keterangan secara ringkas mahupun secara detail ataupun terperinci, tanpa menambah, mengurang dan mengubah apa yang diterangkan, serta tidak pula memberatkan diri mengharungi dalam apa ni, perhasan yang Allah tidak izini untuk diketahui, Maka kita seperti kita sebut tadi, bukan daripada tanggungjawab Islam untuk kita ni nak hurai semua perkara. Saya pernah jumpa dengan seorang kawan ni, bismillah. Dia umur dia dah lanjut dah lebih kurang 70 lebih macam tu lah. Dan bila jumpa dengan saya, dia duduk sembang. Last sekali dia kata, kesian lah kat dia tak jumpa. Dia kata pakcik ni, dia kata sepanjang hidup pakcik cari satu perkara, semua buku pakcik dah buka, tapi pakcik tak jumpa, kata. Pakcik cari apa, kata? Pakcik cari siapa dia nama Ashabul Kahfi hok 6-7 orang tu. Tapi kesian, sepanjang seumur hidup dia duduk cari. Dia buka buku ni, dia buka buku tu, dia semua dia cari. Dia kata pakcik tak jumpa yang nama Ashabul Kahfi 6 orang ni. Lalu saya cerita kat dia, saya kata pakcik, memang ada benda-benda dalam Quran, memang Quran Allah Subhanahu Wa Taala tak sebut nama dia. Sebab apa Allah tak sebut nama dia? Sebab hikmahnya, tabiat Al-Quran sebegitu. Kalau Allah terlalu memberikan perincian dia, Allah terlalu memberikan nama dia, bila kita baca, kita nampak itu sebagai satu kisah saja, bukan satu teladan. Betul tak? Kalau kita tengok wayang umpamanya, dua orang ni bergaduh, orang ni tembak ni, habis tengok tu, seronok cerita. Dah lah. Bukannya kita kata, maka pengajaran daripada Mission Impossible 5 ini adalah, kita tak fikir macam tu. Sebab dia detail sangat. Sama dengan Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala tidak menceritakan secara terperinci. Sebab apa? Sebab kalau Allah beritahu nama siapa, bin siapa, lahir kat mana, kita baca kisah tu, kita tak ambil teladan. Kita baca macam, hebat kisah ni, habis lah buat kerja. Dia jadi gitu. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala simpan nama-nama tu sebab apa? Sebab Allah nak kita fokus kepada sikap Ashabul Kahfi tu. Allah nak kita contohi sikap dia. Sikap dia yang lari daripada daerah syirik untuk menyelamatkan iman dia. Yang tu yang Allah nak kita tiru. Sebab tu dalam Quran, atas sebab yang sama juga, nama-nama para sahabat tidak disebut di dalam Quran melainkan dua sahaja, iaitu Zainab dan juga Zainab binti Jahsy dan juga Zaid bin Harisah radhiyallahu anhuma. Dua ni je disebut. Hatta Abu Bakar pun tak sebut dengan nama. Omar tak sebut dengan nama. Osman, Ali dan sebagainya tak sebut dengan nama. Cuma sahaja adalah secara umumnya Allah Subhanahu Wa Taala puji sahabat, sebut sahabat dan sebagainya ada. Tapi nama tak ada. Sebab apa tak ada? Sebab Allah tak nak mengekalkan perkara tu sebagai satu kisah kepada kita. Tapi Allah nak kekalkan sikap tu, supaya Allah nak beritahu, sikap tu yang aku cintai, sikap tu yang aku suka, sikap tu yang aku nak kalian contohi, ikut para sahabat ni. Di antara sifatnya as-siddiq, membenarkan, iaitu sebab segala perkara yang dibawakan oleh Nabi SAW bunyi tak masuk akal macam mana pun, kita benarkan. Dan memang Nabi SAW dia dapat wahyu, dia tak akan silap. Sebagai contohnya, umpamanya, saya tak pasti kat sini saya pernah cerita tak, saya pernah jumpa hadis lebih kurang 2-3 tahun lepas. Saya jumpa hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Hadisnya sahih. Sewaktu saya asalnya cita-cita saya nak buat orang kata apa, sebab peristiwa Isra' Miraj ni dia banyak hadis palsu dan hadis dhaif, betul? Jadi asalnya cita-cita saya nak mengasingkan mana yang hadis sahih, mana yang hadis palsu. Sekali tengok Allahyarham Syekh Albani dah buat, tak dibuat dia buat mesti lagi hebat, tak dibuat Tapi dalam asalnya nak buat kajian tu, saya tengok
ada hadis daripada Nabi SAW yang menyebut dia berjumpa dengan Isa bin Maryam alaihi salam ketika dia Isra, ketika dia Mi'raj naik ke langit, dan dia mengatakan bahawa Nabi Isa alaihi salam adalah pemuda kulit hitam. Nabi Isa yang Bani Israel tu pemuda kulit hitam, negro. Boleh terima akal tak? Tak mula siapa sebenarnya. Sebab kalau kita tengok Bani Israel kat Israel tu, mana ada negro, semua kulit putih, hot stock, hidung cocok belum meletup tajam nak kata. Dengan apa? Dengan mata biru dan sebagainya. Tiba-tiba Nabi SAW kata Isa bin Maryam pemuda kulit hitam yang paling kacak pernah aku jumpa, dan rambut dia kerinting. Dia memang sangat-sangat handsome, memang sangat kacak. Bila baca hadis tu saya terkejut. Saya ingatkan Nabi nak cakap dia pemuda kulit putih, rambut blond, rambut dia orang kata apa, rambut dia lurus, mata dia biru. Sebab kita duk tengok orang Kristian duk lukis Isa memang macam tu pun, kan? Tapi Nabi SAW kata kulit hitam. Bila saya baca hadis tu pun saya kata sami'na wa ata'na lah. Dan Nabi SAW diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, sahih lah. Macam mana wallahu alam. Saya ingat lagi, saya beritahu kat ayah saya pun tanya soalan yang sama. Macam mana Nabi Isa boleh kulit hitam sedangkan dia Bani Israel? Dia pun tertanya soalan yang sama. Sehinggalah baru-baru ni, lebih kurang 3-4 bulan lepas, saya terbaca satu kertas akademik, satu artikel akademik yang bukan artikel keagamaan. Artikel ni dia pakar genealogi, dia pakar bahagian cari balik asal usul keturunan kita. Kalau kita upah dia boleh cari balik tok nenek moyang kita siapa, sampai ke tahap hang punya nyang dulu hijrah daripada Singapura, dia boleh cerita. Daripada Singapura tu, sebelum tu pula dia daripada Sulawesi contohnya. Daripada Sulawesi keturunan hang duduk situ, dia boleh cerita susu galur kita. Dia keluarkan satu kertas artikel akademik, ada kat internet, dia kongsi tak silap saya, tahun 1985. Dia punya kertas tu mendapat perhatian dunia. Dia siap dapat anugerah kecemerlangan lagi, sebab kertas dia membuktikan bahawa salah satu kabilah orang asli kulit hitam di Afrika adalah salah satu daripada 12 Bani Israel yang lari bersama Musa AS. Maknanya 12 kabilah Bani Israel tu, salah satu kabilah tu kulit hitam. Subhanallah. Betul yang Nabi SAW sebut. Dia buktikan secara saintifik, memang kabilah negro ni, dia tengok balik genetik, memang genetik Bani Israel. Mereka memang Bani Israel, tetapi satu kabilah yang telah dilupakan. Orang dah lupa mereka Bani Israel, padahal dia Bani Israel. Memang orang asli sungguh lah, pergi jumpa dia memang duk lompat-lompat orang asli tu. Lompat gitu tu. Tapi kaji dia punya genetik, rupanya asalnya daripada Bani Israel, dan terbukti dia salah satu daripada kabilah yang 12 kabilah yang lari bersama Nabi Musa daripada Fir'aun dulu. Salah satunya kulit hitam. Maksud dia Maryam dulu kulit hitam. Maka ini perkara-perkara yang pertama kali kita dengar, kita rasa tak munasabah, betul? Kita rasa tak masuk akal. Macam mana Israel yang putih tiba-tiba Nabi kata hitam? Tapi sebab Nabi SAW ada perkara gaib yang Allah sampaikan pada dia, ada yang memang Allah tunjukkan pada dia, maka tugas kita bukan untuk mempersoalkan. Tugas kita bila dapat hadis yang sahih, sami'na wa ata'na. Sebagaimana kata al-Imam Abu Hanifah dan digemakan oleh Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, fa idza sahhal hadis fahuwa mazhabi. Apa maksud dia? Bila sahih sesuatu hadis tu, itu mazhab aku lah. Mari hadis sahih beritahu Isa kulit hitam, kita apa tanpa ragu-ragu, Isa kulit hitam. Itu cara dia. Itu sebegitulah Abu Bakar mendapat gelaran As-Siddiq, yang membenarkan. Kemudian kita sambung sikit lagi, bab yang seterusnya. Bismillah. Sifat-sifat kejadian malaikat. Berdasarkan kenyataan di atas, Allah menerangkan sifat-sifat para malaikat secara ringkas, iaitu mereka dijadikan sebelum daripada Nabi Adam AS. Menurut keterangan Al-Quran, Allah menjelaskan kepada para malaikat bahawa Dia telah menciptakan manusia, melantiknya sebagai khalifah di permukaan bumi ini, sebagaimana firman-Nya, iaitu sewaktu Allah SWT menciptakan Adam, malaikat dah ada dah. Maka disebabkan sedemikian, kita tahu yang malaikat diciptakan sebelum Nabi Adam AS. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun.
yang bermaksud, dan ingatlah ketika Allah berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku telah jadikan manusia di bumi ini selaku khalifah. Malaikat berkata, apakah engkau mahu jadikan mereka yang akan melakukan kebinasaan dan menumpahkan darah di bumi ini, sedang kami sentiasa bertasbih memuji engkau dan membersihkan engkau? Firman Tuhan, sesungguhnya aku amat mengetahui apa yang kamu tidak ketahui. Kita bagi ruang untuk azan, lepas kita sambung 10 minit dulu insyaAllah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Asyhadu an la Maka kita tengok
Sikit kita tengok dalam ayat ni, firman Allah Subhanahu Wa Taala bahawa sesungguhnya dia akan menjadikan di muka bumi ini khalifah. Dan khalifah yang dimaksudkan sini, kalau kita tengok dalam tafsiran termasuk daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahawa khalifah yang dijadikan ni adalah khalifah baru. Sebab sebelum adanya Adam AS yang duduk dekat bumi ni adalah kaum jin. Dan kaum jin ni dia duduk kat muka bumi ni, diriwayatkan dia melakukan kerosakan dan sebagainya. Akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan untuk para malaikat memerangi kaum jin, dan Allah Subhanahu Wa Taala menggantikan dengan khalifah yang baru, iaitu Adam AS. Maka di atas dasar sedemikian, kita tengok pertanyaan malaikat tu menunjukkan yang mereka tahu. Malaikat tanya apa? Malaikat ni dia tak tahu perkara depan. Subhanakala illa ma 'allamtana. Sesungguhnya maha suci engkau ya Allah, kami tidak ada ilmu melainkan apa yang engkau ajarkan kepada kami. Maknanya dia tak tahu berkenaan perkara depan. Tapi bila Allah Subhanahu Wa Taala kata inni ja'ilun fil ardi khalifah, aku telah jadikan seorang di muka bumi ini seorang khalifah, dia dah tanya siap-siap pada Allah Subhanahu Wa Taala, apakah engkau ingin menjadikan seseorang yang akan membuat kerosakan di muka bumi dan menumpahkan darah? Sedangkan kami ini wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, sedangkan kami ini sentiasa bertasbih kepadamu dan memujimu dan juga mensucikan engkau ya Allah. Maka dari segi pertanyaan tu kita nampak malaikat tanya apa? Seolah-olahnya dulu buat jin, dulu dia buat rosak kat muka bumi. Sekarang ni kenapa Allah Subhanahu Wa Taala nak gantikan dengan khalifah lain, sedangkan kami ini tak berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala kata qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Dia berkata sesungguhnya aku tahu apa yang kamu tak tahu. Dan apa rahsianya? Kita tentu sikit. Apa rahsianya? Di antara rahsianya wallahu taala alam, di antaranya bukan muktamad, di antaranya. Di antaranya adalah kerana diri manusia ni, kita ada akal dan kita ada nafsu. Sedangkan malaikat dia cuma ada akal, dia tak ada nafsu. Dan bila malaikat ni ada akal dan tak ada nafsu, dia tak ada keperluan untuk makmurkan bumi ni. Kita tengok kalau manusia dia ada akal, dia ada nafsu, dia ada keperluan, betul tak? Dia duduk, dia lapar. Bila dia lapar, dia kena bercucuk tanam, bukannya duduk diam tak ada apa. Dia kena bercucuk tanam, dia kena hasilkan tanaman, baru dia boleh makan. Kita nampak tak dari segi keperluan dia kepada makanan tu, dia bercucuk tanam, makmur bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Daripada tanah yang terbiar jadi tanah yang diusahakan. Daripada tanah yang penuh lalang jadi elok, bendang padi cantik je nampak. Maka makmur bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka disebabkan pertembungan di antara akal dan nafsu inilah yang memberikan manusia untuk bergerak nak makmurkan bumi. Bila dah makin banyak, buat tanaman makin banyak, tanaman makin banyak, orang makin ramai, kena majukan lagi, kena buat bangunan, kena buat kilang dan sebagainya. Dan disebabkan itulah bumi Tuhan ni alhamdulillah kita nampak makmur maju. Sebab apa? Sebab manusia dia ada keperluan untuk makmurkan. Malaikat dia tak ada keperluan. Kalau dia mai turun kat bumi, dia rasa lapar, tak rasa lapar, dia bukan perlu makanan pun. Dah tu berapa dia nak cucuk tanam? Betul tak? Dah bercucuk tanam, tuai padi pula, dia kena tuai ke padi, dia nak tuai padi apa, jadi tak lapar. Tapi manusia dia ada keperluan untuk tanam, untuk keluar padi, untuk tuai, untuk bakar, untuk tanam semula. Sebab keperluan dia tu berterusan selagi mana manusia ni hidup. Maka di atas dasar tu lah wallahu ta'ala alam, kenapa Allah meletakkan manusia di muka bumi. Sebab kita yang ada keperluan dan kita ada, orang kata apa, motivasi untuk memakmurkan alam ni. Wallahu ta'ala alam. Saya rasa sehingga itu saja kongsian kita malam ni, insyaAllah. Ada apa-apa soalan? Ya, ke live, ke rakaman tak boleh buka soalan? Ada, ya. Sebelum Adam dicipta. Ya. Yang tu daripada tafsir Ibnu Abbas. Dan kalau Ibnu Abbas riwayatkan sahih, walaupun Ibnu Abbas yang cakap sedemikian, tapi hukum dia jadi marfu'. Sebab apa? Sebab sahabat tak boleh berijtihad dalam perkara ghaib. Dia tak boleh sebelum kat dunia ni siapa ada? Aku nak reka kata jin ada. Itu bukan perangai sahabat. Kalau dia kata dekat dunia ni sebelum datang manusia dah jin ada, maknanya apa? Maknanya dia dengar daripada Nabi SAW. Sebab sahabat tidak diizinkan berijtihad di dalam perkara ghaib. Jadi perkara tu hukum dia marfu'. Ya. Ada soalan lain? Tak ada
Okey. Faham semua? Oh, faham. Alhamdulillah lega dengan faham. Tak faham semua tu. Lega faham tu, alhamdulillah. Boleh tidur lena malam ni. Dia sebab ada tempat kita mengajar kan. Kita mengajar. Faham tak ni? Ada soalan? Tak ada soalan Ustaz. Faham tak ni? Faham kot. Tanya, apa yang tuan-tuan dan puan-puan faham? Pulang semula Ustaz. Oh, risau macam ni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.